Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Rehana binti Ahmad Tarmizi, kelas 5 inovatif. Pada hari ini saya ingin menyampaikan satu tazkirah yang bertajuk kelebihan dan keistimewaan Ramadan. Yang pertama, bulan tarbiyah. Tarbiyah ketakwaan kepada setiap orang yang berpuasa. Melatih diri supaya menjadi seorang yang bersyukur, bersabar, amanah, berdisiplin, memelihara lidah, memelihara anggota lain-lain daripada melakukan perkara yang boleh mengurangi pahala puasa, melatih diri supaya bersifat pemurah dan tidak kedekut, suka membantu orang lain yang memerlukan. Yang kedua, diwajibkan berpuasa tarawih, disunatkan tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 2. Daripada Abu Hurairah daripada Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, nescaya akan diampuninya segala dosanya yang telah lalu. Riwayat Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, Tuhanku berfirman, setiap amalan anak Adam baginya melainkan puasa, maka ia untukku dan aku akan membalasnya. Dan puasa adalah perisai, maka apabila seseorang berada pada hari puasa, maka dia dilarang menghampiri ataupun bercumbu pada hari itu dan tidak meninggikan suara. Sekiranya dia dihina atau diserang, maka dia berkata, sesungguhnya aku berpuasa demi Tuhan yang mana diri Nabi Muhammad SAW di tangannya, maka perubahan bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah SWT pada hari kiamat daripada bau kasturi. Dan bagi orang berpuasa, dua kegembiraan, yang mana dia bergembira dengan keduanya, apabila berbuka dia bergembira dengan waktu berbukanya, dan apabila bertemu Tuhannya dia gembira dengan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ahmad, Ibnu Kuzaimah, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Abu Hurairah telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang Ramadan, yang bermaksud sesiapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, diampunkan baginya apa dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Nasa'i, Malik, Ahmad dan Baihaqi. Maksudnya ialah melaksanakan solat sunat tarawih. Ketiga, diturunkan Al-Quran, membaca Al-Quran secara istiqamah dan bermujahadah. Imam As-Syafi'i mengkhatam Al-Quran dalam bulan Ramadan 2 kali dalam sehari semalam. Ini bermakna dalam sebulan Ramadan beliau mengkhatamkan 60 kali Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, mafhumnya, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk itu serta pemisah antara hak dan batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran akan menjadi syafaat kepada ahlinya di akhirat nanti. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an la ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bulan rahmat dan pengampunan serta keberkatan. Rasulullah SAW bersabda, dan siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, diampunkan untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Riwayat Al-Bukhari. Yang kelima, Lailatul Qadar. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta', dia telah mendengar dari seorang ahlul ilmi istiqah yang telah mengatakan, sesungguhnya telah diperlihatkan usia-usia umat sebelumnya kepada Rasulullah SAW, atau apa yang telah Allah kehendaki dari hal itu, dan sepertinya usia umat beliau tidak mampu menyamai amalan yang telah dicapai oleh umat-umat sebelumnya. Maka Allah memberi beliau Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Riwayat Imam Malik. Yang keenam, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Abu Hurairah menyatakan, telah bersabda Rasulullah SAW yang bermaksud, apabila telah tibanya Ramadan, pintu syurga dibuka dan ditutup segala pintu neraka dan diikat segala syaitan. Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ahmad dan Baihaqi.
Yang ketujuh, digandakan ganjaran pahala untuk setiap amalan soleh. Dari Salman radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah di hari terakhir bulan Sya'ban. Wahai manusia, telah datang kepada kamu bulan agung yang penuh berkat. Bulan yang terdapat di dalamnya sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang Allah jadikan puasa di dalamnya sebagai kewajiban dan qiyamul lail sebagai perkara yang disunnahkan. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan perbuat kebajikan, maka ia seperti mengerjakan kewajiban selainnya, dan barang siapa mengerjakan kewajiban di dalamnya, maka ia seperti mengerjakan 70 kewajiban selainnya. Riwayat Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Yang ke-8, mustajab doa. Diriwayatkan dari Ibu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, dan untuk setiap muslim di setiap hari dan petang dalam bulan Ramadan doa yang mustajab. Riwayat Al-Badar. Rasulullah juga bersabda, 3 orang yang tidak tertolak doanya, orang yang berpuasa hingga berbuka, imam adil, dan doa orang yang dizalimi. Riwayat Imam At-Tirmizi. Yang terakhir dan yang ke-9, meningkatkan amalan-amalan sunat pada 10 yang terakhir. Contohnya iktikaf, tadarus Al-Quran, bersedekah dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.